Saya ambil juga apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-6, dalam hadis 40 kan. Di sini ada yang belajar tentang hadis 40. Hadis yang ke-6 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yaqul innal halal bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Nabi sebutkan bahawa yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan dalam hadis ini ulama hadis sebutkan sebenarnya baginda Rasulullah SAW bukannya nak beritahu kita apakah yang halal, apakah yang haram. Sebab kita semua ni dah wajib dah tahu apakah yang halal, apakah yang haram. Daripada kecil, daripada umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu kita belajar fardu ain. Sampailah umur 60 tahun, 70 tahun sekarang ni. Dan juga kita telah faham apa yang Allah sebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir itu. Semua orang tahu bab itu. Tapi apa yang Nabi nak sebutkan adalah wabainahuma, di antara yang halal yang haram banyak umur, banyak perkara-perkara yang syubhah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai orang yang tidak mengetahuinya. Hari ini tuan-tuan, kita tak boleh bayangkan apa yang anak-anak kita makan, cucu-cucu kita makan. Ya, isteri kita yang gunakan kosmetik-kosmetiknya dia tak sama seperti zaman-zaman kita kecil dulu. Zaman-zaman Tuan Haji, Puan Hajah kecil-kecil dulu. Dia tak sama tuan-tuan. Hari ini telah banyak berlakunya perubahan tentang makanan ini. Dan dia akan membentuk kepada tingkah laku manusia. Orang kampung saya sebut you are what you eat. Anda, kita ini akan bergantung pada apa yang kita makan. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kamu nak melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang akan mendoakan balik kita nanti tuan-tuan, maka check and recheck, periksa dan juga ulang periksa, kena check betul-betul rezeki makanan yang disuapkan kepada anak-anak kita ni sejak mereka kecil lagi tuan-tuan, sejak kecil lagi. Sebab ayul lahmin nabata minal haram fannaru aula bi, setiap daging yang tumbuh yang membesar dengan benda yang haram sekarang ni tuan-tuan. Sebab tu kalau nak bincang benda yang haram ni panjang. Cuma saya ambil skop perbincangan malam ni lebih kepada apa yang masuk dalam mulut kita ni haram lizati, benda tu sendiri dah memang haram. Sebab tu saya sebutkan kita haruslah berhati-hati bila kita memilih sesuatu makanan atau juga barang gunaan, termasuklah kosmetik ini. Maka dalam hal ini kalau kita lihat zaman-zaman hajah dulu, kalau dia nak buat makanan, dia ambil yang original, bahan ramuan yang original. Contoh kata nak buat apa, nak buat pau perasa pandan, ambil daun pandan betul kan, ambil daun pandan, kerat daun pandan ini, rebus airnya, ambil perasa pandan betul dulu. Kalau hari ini anda makan kek perasa pandan, adakah daun pandan? Tak, dia hanya sebagai perasa, rasa macam pandan, rasa macam urin, rasa macam air tebu. Dia bukan air tebu pun, rasa macam juga tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan juga anak-anak kita hari ini yang duk suka makan makanan Korea, ramen ke samyang ke apa jua pun makanan Korea hari ini, ya, yang zaman-zaman kita dulu tak ada pun tak. Hari ini dah banyak dah Korea. Semua kedai-kedai restoran Korea penuh tuan-tuan. Termasuk jugalah saya lihat yang duk pakai kopiah, yang orang tua-tua pun ada juga. Saya tanya, Haji, mengapa masuk kedai Korea ni tak ada halal pun? Entahlah ustaz,
ikut anak ajak. Maklumlah main daripada Kedah, Kodiang Kedah jauh. Kan? Datang KL, bila anak ajak, kita pun pergi ikut lah, dia kata. Tak mau ikut, takut hati anak terasa, masuk ke? Saya kata, Haji, oleh sebab Haji yang masuk ni pakai kepiah, semua orang kata halal. Orang lain pun masuk sebab Haji masuk. Oh ya ke Ustaz? Sebab Haji masuk, orang pun tengok, oh yang ada kepiah halal. Penuh hari ni tuan-tuan makanan restoran Korea, restoran Jepun yang menjadi trending sekarang ni, ya? Dan dalam hal ini kita lihat bahawa contoh kan yang kita duk makan mi segera yang perasa ayam, perasa lembu. Adakah tuan-tuan rasa ianya adakah ayam atau adakah memang daging betul? Tak. Dia hanya rasa macam ayam, rasa macam lembu. Hari ni orang dah bercakap tentang meat without animal, daging tapi bukan haiwan. Daging makmal dah. Daging burger tu hari ni bukan daging, itu dibuat daripada bulu ayam. Ya? Kalau anda pergi ke Thailand, bulu ayam tu boleh buat burger. Hari ini kecanggihan teknologi hari ini tuan-tuan. Banyak makanan-makanan yang palsu, bukan yang original. Bukan setakat makanan, orang juga palsu hari ini tuan-tuan. Ya? Dalam ni wallahu alam, depan saya ni yang original ke yang palsu. Kan? Suka nak tahu sama ada atan atau juga neng sekarang ni. Zaman teknologi sekarang, orang boleh buat apa saja. Kan Hatta pergi ke Mekah peringat ke, laki rupanya perempuan. Tak hari ni tuan-tuan. Apatah lagi dalam teknologi yang menyebabkan kita dah agak sukar nak melihat bahan-bahan ramuan yang asalnya itu. Sama jugalah kalau kita lihat dulu kita yang duk makan goreng pisang saja, sekarang ni dia ada goreng pisang cheese, betul kan? Keropok ekor cheese, nasi lemak cheese tuan-tuan, nasi kerabu pun cheese dah, nan cheese. Kalau orang Kelantan dulu cheese budu, sekarang ni budu cheese tuan-tuan. Zaman semua cheese, sama ada yang hard cheese, yang soft cheese, yang black cheese, yang blue cheese, juga cheese berdebah yang lain, tak kira cheese apa pun. Sekarang ni kalau tak cheese, harga lain. Sini dia tak jual cheese, goreng pisang cheese. Tuan-tuan pernah tanya tak orang yang jual goreng pisang tu halal ke tak halal cheese tu? Pernah tanya tak? Sebab dia orang Islam dah. Kalaulah tuan-tuan orang Islam yang buat goreng pisang cheese, contohlah goreng pisang cheese ke keropok lekor cheese, kalau dia nak mau sedia halal dengan pihak JAKIM ini, kalau tak ada sedia halal atas cheese itu, walaupun dia orang Islam yang buat, kami akan tolak. Sebab cheese ni tuan-tuan sangat kritikal status halal dia itu. Sebab tu saya menyeru kepada tuan-tuan, kalau nak beli cheese, wajib cari yang ada logo halal. Jangan cari yang tak ada logo halal tuan-tuan. Sebab cheese ini adanya rennet dalam tu. Pernah makan rennet? Pernah tak makan rennet? Pernah? Pernah makan Ji? Pernah makan? Bukan ramen, rennet, R-E-N-N-E-T ni. Pernah makan? Tak nak makan? Bagus ni tuan-tuan ni. Sebab tu ada nur di muka, nampak semua bersih belaka ni. Pernah makan cheese? Pernah kan? Itu rennet. Sebab nak buat cheese, dia perlukan kepada rennet satu bahan enzim yang diambil daripada perut anak haiwan tuan-tuan. Kebiasaannya sama ada anak lembu juga anak babi. Sebab itulah saya sebutkan wajib cari yang ada logo halal tadi tu. Kalau yang tak ada, jangan. Sama juga seperti fishball, yang adanya blood plasma darah dalam surimi. Pernah makan surimi? Surimi, S-U-R-I-M-I, surimi. Tak nak makan. Habis tu tuan-tuan makan apa ni? Kan? Pernah makan yong taufu? Kan? Yong taufu yang isi ikan itu adalah surimi. Yang banyak dulu dia nak coatingkan, nak lekatkan itu, diletakkan sebagai blood plasma darah. Banyak tuan-tuan, darah ini
yang diambil selepas sembelih kambing, sembelih lembu. Lepas tu dia akan jolok jantung lembu ni, dia akan keluar darah yang terbaik datang daripada jantung haiwan. Sebab fungsi jantung dia pam. Dia kena ambil, asalnya itu adalah warnanya adalah merah yang berbentuk cecair darah kan. Tapi oleh kerana teknologi ini menyebabkan bila diproses, asal warna merah bertukar kepada warna putih, asalnya cair tukar bentuk powder. Sekali lihat memang tak tahu pun dia ambil dari sumber darah. Itulah teknologi yang menyebabkan kita suka nak tahu, tuan-tuan. Jadi kita sebagai orang awam bagaimana? Sebab tu nak makan yang fishball ni, nak beli yang fishball, wajib cari yang ada logo halal, tuan-tuan. Walaupun nama dia fish, tapi inilah hakikatnya. Sama jugalah hari ini orang yang duk makan tentang gelatin, contoh. Pernah makan gelatin? Ya? Tak nak makan semua ni. Kan? Ke tak masuk folder ni? Alright. Pernah makan chewing gum? Chewing gum. Yang anak-anak muda atau anak tua yang duk kunyah chewing gum pernah makan? Pernah makan tak sarung kapsul tu? Kapsul ubat, suplemen, kapsul. Pernah makan? Okey. Pernah makan kek? Pernah makan marshmallow? Pernah makan? Itulah sumber gelatin, tuan-tuan. Dulu orang buat kenduri, dia bagi telur kan. Sekarang ni dah musim kenduri banyak ni. Ya, dulu saya ingat dulu dekat Felda, dekat kampung-kampung orang bagi telur kan. Sekarang orang dah bagi marshmallow. Kan? Marshmallow ni yang jenis lembut-lembut. Biasanya nak sambut jadi tok wan dia, opah dia, dia buat ni nuri, dia buat jamu makan beli marshmallow. Marshmallow ni banyak diimport. Kita tak buat, jaranglah ni buat. Kita import daripada Filipina, kita import daripada Vietnam, kita import daripada Thailand. So berhati-hati, tuan-tuan. Agak sukar nak mencari marshmallow yang adanya logo halal ini. Ada tapi sikit. Yang duk jual di open market, yang duk jual di pasar-pasar malam tu, walaupun dijual oleh orang Islam, saya nasihatkan jangan belilah. Jangan beli, tuan-tuan. Kecuali nak mati lelur, yang tu lain cerita. Ya? Sebab isunya tentang inilah. Sebab dia buat daripada sumber gelatin. Apakah gelatin? Dia buat daripada kulit juga tulang haiwan. Yang paling banyak daripada pig skin, kulit babi. Babi ni, tuan-tuan, kalau nak bincang 2 jam tak habis. Dia 185 produk boleh dihasilkan daripada seekor babi. Dia berhujung-hujungnya sampai pada ekornya 185 produk, tuan-tuan. Banyak manfaat. 185. Belum lagi sentuh tentang bulu babi ni. Ya? Sini ada tak kedai hardware? Ada. Pernah tak cek brus yang dijual di kedai hardware? Tak pernah. Cek tengok di kedai hardware tu, dia ada tak dia akan declare sama ada dibuat daripada bulu babi ataupun tidak. Sebelum ni kami pernah juga cek kedai hardware orang Islam pun. Tengok bulu brus yang dijual lah brus bulu babi. Mana orang Islam juga ada yang duk jual babi ni, tuan-tuan. Sebab tak pernah tahu. Tak pernah ambil tahu. Kalau brus cat yang warna hijau tu made in China, bulu dia sama ada putih ke atau juga hitam, confirm biasanya bulu babi lah. Pernah tengok tak? Sebab tu di Selangor ni pernah juga saya berikan taklimat dulu, AJK masjid pastikan jangan bawa dalam kawasan masjid ni brus daripada sumber bulu, tak boleh. Kita tak benarkan. Termasuk juga kedai hardware, kalau yang brus bulu dia kena declare daripada ini bulu haiwan, bulu babi, dia kena declare. Kalau tak declare akan diambil tindakan di bawah Akta Perdagangan 2011. Banyak, tuan-tuan. Termasuk jugalah yang pernah kami ambil di kedai kek orang Islam, nak shining ke nak brus bagi kilat kek ni, ambil ni kedai kek orang Islam ni, ambil test brus bulu, memang bulu babi pun. Dah 10 tahun dah ustaz yang duk brus. Sebab tak pernah ambil tahu. Sama juga seperti kedai-kedai gunting rambut yang duk
pakai yang duk ni kan, yang duk sapu. Tak kira lah yang duk pergi ke ustaz ke tu imam duk sejuk. Bulu babi tu imam, bulu babi. Tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Juga kita kata cek balik, jangan. Sebab memang ada yang dibuat daripada bulu babi tu. Bagaimana kita nak kenal bulu apa tu bulu babi ni? Macam mana nak kenal? Setiap apa yang haram akan disertakan dengan indikator bagaimana kita nak tahu benda itu halal ke haram. Tapi nak kena belajar lah. Fa'alaihi bil ilmi, nak kena belajar.